Hai, Assalamualaikum. Okay, tolong subscribe, like, komen dan share. Apa khabar semua? Alhamdulillah, lama lah kita tak buat video sendiri kan. Jadi memang terpanggil untuk nak buat video kan, atas pemikiran kita sendiri berkenaan lantikan Nurul Izzah sebagai penasihat kepada bapa dia Anwar Ibrahim. Okey, sekarang ni kita buang Nurul Izzah binti Anwar Ibrahim, kita buang Anwar. Di belakang nama Nurul Izzah tu kita buang nama Anwar. Faham tak? Nurul Izzah binti Anwar tu kita buang sah. Kita ambil nama Nurul Izzah saja. Cuba kita fikir, siapa Nurul Izzah? Dan sudah berapa lama Nurul Izzah ni duduk di dalam politik Malaysia? Dah berapa lama sehingga hari ni dia dah umur 40 lebih. Cuba hampa fikir sikit. Sudah berapa lama dah Nurul Izzah ni berada di dalam politik? Dan Nurul Izzah ni dia berada di dalam politik sewaktu usia dia muda lagi, umur dia 18 tahun. Selepas bapa dia macam dipecat, dimasuk ke dalam penjara. Dan sewaktu itulah bermulanya perjuangan Nurul Izzah menjadi ahli parlimen kan. Walaupun dia pergi sambung belajar kan, dia pun yang boleh menjadi ahli parlimen sehingga dia boleh ada degree, dia boleh ada pengalaman, dia boleh ada pengurusan kerajaan sewaktu dia ada di dalam keadaan pembangkang, bukan ada di pihak kerajaan. Dan sewaktu Nurul Izzah duduk di dalam keadaan pembangkang pun, Nurul Izzah dapat jadi pengerusi PAC, kira-kira wang negara, dapat cek balik segalanya, kewangan, duit ringgit kerajaan, duit keluar dan duit masuk, dan projek-projek apa bala semua. Nurul Izzah dia ada pengalaman pengurusan duit kerajaan, pengurusan kewangan kerajaan kan. Dia akan dapat, dia boleh cek syarikat yang dapat projek, dia boleh siasat, dia boleh panggil CEO syarikat memberi keterangan. Dan atas pengalaman dia, sebab dia jadi ketua di dalam kira-kira wang negara tu, dan bersama orang DAP, seorang tu nama apa. Jadi dia ada pengalaman pengurusan kewangan kan, untuk nak cek apa-apa semua. So sekarang ni Anwar Ibrahim melantik Nurul Izzah menjadi penasihat kepada Anwar Ibrahim. Faham tak? Jadi ya, cuba kita fikir balik, kita flashback balik di zaman Muhyiddin Yassin dan Ismail Sabri. Sebab zaman mereka ni, seorang ni setahun lebih, seorang lagi 2 tahun. Lebih kurang 3 tahun lah di antara mereka dua orang ni. Jadi kita boleh tengok Muhyiddin Yassin dia jadi Perdana Menteri, berapa orang penasihat dia. Dan dia melantik Faizal Azumu yang tak ada pengetahuan, yang tak ada langsung macam pengalaman. Dan waktu dia jadi waktu dia jadi menteri besar tu, pakat-pakat duk kata dia tak ada langsung macam dia pergi sambung belajar ke apa semua, tak ada. Dan bila dia jadi penasihat, tiba-tiba ada pula kelulusan peja daripada universiti mana tau. Dia menjadi penasihat terhadap Muhyiddin Yassin. Bila dia jadi penasihat terhadap Muhyiddin Yassin, berapa dia punya income? Berapa kerajaan ataupun Muhyiddin Yassin bayar dia? 20,000 lebih. Dan Muhyiddin Yassin melantik siapa-siapa yang melompat masuk bersama dengan Muhyiddin Yassin, semua dibayar. Bukan sikit-sikit. Dan dibayar dan diberi kedudukan. Yang melompat, of course kita tahu memang dapat duit punya, dan dapat dapat kedudukan jadi menteri, jadi timbalan menteri. Dan untuk macam kita tengok hadiah wang, tak buat kerja apa pun, hanya disebabkan dia ni lebay, dia ni kononnya berpengetahuan, kononnya ni tahu bahasa Arab kan. Pi letak kononnya duta khas ke Timur Tengah
duta khas bertaraf menteri Timur Tengah untuk pengurusan di kawasan-kawasan negara-negara Arab. Tapi apakah yang dia dapat beri kepada rakyat? Apakah dengan lantikan dia tu dia macam dia dapat selesaikan masalah rakyat? Kita tahu waktu itu musim PKP. Aku pernah ingat kenyataan yang hadiah yang macam hadiah awang keluarkan. Waktu itu pengeluaran sawit terlalu tinggi dan waktu itu harga sawit sangat mahal, sangat tinggi. Waktu itu musim PKP. Bila musim PKP, rakyat satu dunia duduk dalam rumah. So bila duduk dalam rumah, sentiasa akan masak, akan pembelian yang macam pengurusan yang macam makanan ni terlalu tinggi. Bila pengurusan macam makanan ni, pembelian of course minyak akan naik juga. So bila permintaan tinggi, satu dunia minta, waktu itulah harga mahal. Jadi apabila harga minyak tu mahal, dia ambil kata ni usaha dia. Hadiah awang kata ini usaha dia. Kita buat kerja, tengok sawit sudah naik tinggi, kan? Macam tak masuk akal, kan? Dia hanya macam orang kata dia ambil kesempatan lah, kononnya usaha dia, sedangkan permintaan tu tak ada kena mengena pun dengan dia. Sebab dah puluhan tahun Malaysia ekspor keluar sawit keluar negara. Tahu-tahu bila musim PKP, musim lockdown, permintaan daripada macam negara luar terlalu tinggi sehingga kan kerajaan ketika itu gagal macam menguruskan, sanggup ekspor lagi keluar negara lebih penting daripada supply kepada rakyat. Dia pun lebih penting supply kepada rakyat di dalam negara Malaysia. Dia sanggup ekspor keluar sebab apa? Sebab dapat keuntungan tinggi. Jadi dengan pengurusan macam tu, rakyat di dalam negara sendiri yang susah, permintaan minyak tak cukup. Jadi itu hadiah awang dilantik menjadi duta khas bertaraf menteri yang tak buat raja apa pun. Masih Perikatan Nasional nak mempertikaikan ini kronisme lah, ini lantik adik macam anak beranak lah apalah. Melainkan Anwar Ibrahim lantik Nurul Izzah ataupun lantik sesiapa saja yang tak berpengetahuan ataupun lantik yang berpengetahuan tapi tak ada pengalaman menguruskan ataupun pengalaman menguruskan tu belum tentu semua orang ada. Sekarang ni kalau setakat kelulusan, kan, Nurul Izzah dia ada 2 degree dengan master. Kalau setakat ada kelulusan daripada universiti mana-mana, ramai orang ada, kan? Sangat-sangat ramai dalam Malaysia ni ada kelulusan, tapi pengalaman tu bukan semua ada. Macam anak-anak kawan-kawan kita, kan, ada degree tapi gaji 1,000 lebih, kan? Apply kerja dapat gaji 2,000. Sebab apa? Sebab dia tak ada pengalaman. Berbeza dengan orang yang hanya ada sijil ataupun sijil kemahiran Malaysia, hanya ada SKM, tapi dia dah ada pengalaman 5 tahun. Dia dah ada pengalaman 5 tahun, 7 tahun. Berbeza dengan budak yang baru habis belajar, dia tak ada lagi pengalaman tapi dia ada degree. Berbeza. Seperti mana aku pernah bekerja dekat Kilang Penang, Kilang Sem. Budak yang dah kerja 5 tahun, gaji dia 1,800. Aku masuk, aku interview disebabkan aku ada pengalaman di Sapura Kencana, company anak yang macam anak Mahathir. Aku ada pengalaman 3 tahun je. Aku pergi interview, gaji aku dah dapat 2,000 lebih. Jadi dia, walaupun dia ni kawan ni, dia dah kerja terlalu lama dah dekat kilang tu. Gaji dia first dia masuk kerja pun 1,300. Naik sikit. Aku yang hanya ada pengalaman daripada syarikat yang luar, syarikat yang yang hebat, hanya 3 tahun aku boleh dapat gaji berbeza. Jadi itulah mereka nak petikai apa dia lagi. Sebab sekarang ni kita nak lantik seseorang untuk letak di tempat tambah-tambah penasihat ataupun Perdana Menteri ataupun Menteri Kewangan. Kalau seseorang tu yang nak dilantik tu dia tak ada pengalaman ataupun dia tak ada pengetahuan,
pengalaman dan juga pengetahuan di sesuatu kementerian tu ataupun di satu kedudukan tinggi tu, kita tak layak lantik dia. Jadi kita boleh tengok Muhyiddin Yassin, dia tak ada pengalaman Kementerian Kewangan, dia tak ada pengalaman pengurusan kewangan negara. Dia hanya pernah jadi Menteri Pendidikan, Menteri Pertanian kot, dan Timbalan Perdana Menteri. So dia tak ada pengalaman Kementerian Kewangan. So dia nak naik jadi Perdana Menteri. Dan apabila dia jadi Perdana Menteri, dia gagal menguruskan negara. Dia gagal menguruskan segalanya. Kita boleh tengok gagal. Dia hanya tahu ambil duit rakyat, buat hutang, bagi dekat rakyat. Ambil duit rakyat, bantu rakyat. Dia tak tahu macam mana dia nak invest duit rakyat ni. Dia invest lebih lagi, dapat tu keuntungan tu baru pam. Okay, hampa nak duit hampa, KWSP nak ambil. Yang penting aku dah ambil duit hampa ni, walaupun memang KWSP memang dia invest ke luar negara, ke syarikat-syarikat di luar semua ni untuk projek-projek besar ni, memang KWSP dia ada invest. Dia ambil lagi duit selebihnya, dia pergi invest lagi, keuntungan baru dia bagi dekat rakyat. Barulah rakyat KWSP dah berkewangan tu duk tak rasa sangat. Tapi apabila dia ambil seketui-seketui sampai pengeluaran KWSP 100 bilion lebih. Sebab tu aku ada dengar daripada seorang bernama brother ni tu, dia ada cakap, punca ekonomi Malaysia jatuh selepas pengeluaran KWSP. Sebab apa? Duit bertebaran. Macam mana cakap? Ekonomi bertebaran, ringgit bertebaran, kan? Tak ada orang beli ringgit. Dan apabila tak ada orang beli ringgit, kita ambil balik ringgit dan kita guna ringgit. Sebab itulah kita punya inflasi kita macam meningkat. Sebab tak ada duit yang sepatutnya untuk kita invest. Kita ambil balik duit tu, kita bagi kepada suruh nak ambil, guna. Jadi bila ringgit bertebaran di dalam Malaysia, tak ada syarikat-syarikat gergasi di luar negara ataupun rakyat-rakyat di luar negara membeli ringgit. Sebab itulah jatuh. Sebab itulah berlakunya inflasi naiklah berapa persen. So kita boleh nilai sendiri, kita boleh tengok sendiri. Kita nak lantik seseorang jadi duta khas ke, penasihat ke, apakah, yang penting pengalaman. Siapa dia tu? Kita buang nama Anwar tu, Anwar punya belakang tu, binti Anwar tu kita buang. Siapa Nurul Izzah ni? Kan? Ambil tahu pengalaman dia. Dia macam dia dah jadi ahli parlimen berapa penggal. Apa yang selama ni Nurul Izzah tekankan, apa yang Nurul Izzah fokuskan selama ni, kita boleh nilai sendiri, kan. Sampai bila, kan, mereka nak meroyan kita ni daripada pihak kita Pakatan Harapan ataupun parti keadilan rakyat. Kita perlu respon kepada mereka. Kita perlu menjawab kepada mereka supaya mereka dapat berfikir. Terima gaji ataupun tak, tidak terima gaji, itu hal lain. Sekarang ni, apakah kelayakan dia? Apakah pengalaman dia untuk Nurul Izzah tu dia nak jadi penasihat? So pada aku bagus, sebab antara bapa dengan anak, kan. Cuba tengok Wan Azizah dia macam tak dilantik apa pun, tapi disebabkan Wan Azizah tu isteri kepada Perdana Menteri. Kemungkinan untuk penggal yang akan datang, Wan Azizah mungkin dia dah tak bertanding. Sebab daripada macam dia dah dapat dah impian suami dia, kan. Mungkin untuk penggal yang akan datang, dia dah berserah kepada orang lain kerusi Bandar Tun Razak. Jadi, kan, kita fikirkan, kita fikir demi masa depan, supportlah kerajaan sekarang. Sebab kita tengok kerajaan sekarang tak ada lagi kerosakan, kemusnahan tangan-tangan raib yang ada di dalam kerajaan sekarang. Sebab Anwar Ibrahim dia ada pesan di dalam kabinet dia, kalau siapa yang rasuah dan kantoi merasuah dan juga terima rasuah, dia akan pecat on the spot. Termasuklah di dalam ahli-ahli parti. Bila kantoi, semua akan remove. Jadi
Fikir-fikirkan, kita fikir demi masa depan, kita fikir demi masa depan rakyat. Kita perlu bina ekonomi, kita perlu kukuhkan ekonomi, kita perlu bantu rakyat sesama rakyat, dan bukalah peluang untuk rakyat. Dan kita harap kerajaan dapat menanggil syarikat-syarikat gergasi daripada luar, bukalah invest kilang besar-besar, gaji RM2,000 ke atas, yang macam orang kata, yang macam berpusu-pusu rakyat nak pergi interview dekat syarikat yang luar biasa tu. Kita perlu bina satu ekonomi yang dapat rakyat main, ekonomi rakyat pun dapat diselesaikan. Jadi kan, subscribe, like, komen dan share. Entahkan maaf Pak Antuang. Assalamualaikum.